Keluarlah, maka keluarlah Bobo Boy Beliung. Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak buat spoiler review Bobo Boy Galaxy Musim 2 Isu 14. So yes, that goes without saying. Spoiler alert, okay, kepada sesiapa yang belum baca, yang tak tahu apa-apa, yang tak nak tahu apa-apa berkenaan isu 14 ni, tutup video ni sekarang juga sebab spoiler alert. So spoiler. Okay, spoiler isu 14, spoiler besar-besaran. Okay, so berhenti tonton. Sebelum abang mulakan, abang just nak pesan kepada yang baru jumpa channel Seafoodin ni untuk subscribe ke channel Seafoodin. Okay, abang nak cuba dapatkan 4,000 subscribers dan kemudian nak cuba capai 5,000 subscribers dan kalau boleh nak cuba capai 10,000 subscribers sebelum penghujung tahun 2022 ini. Tapi ni semua cuma angan-angan, tapi dengan bantuan korang, abang Din boleh capai ke 10,000 subscribers. So please subscribe dan join Seafood Squad. Okay, siapa yang subscribe, korang jadi ahli Seafood Squad. Dan kalau korang nak betul-betul jadi ahli Seafood Squad, korang boleh join Telegram Seafood Squad. Link akan berada di bawah. Ya, susah betul lah. Aduh, hai. Anyways, tak nak buang masa lagi. Jom kita spoil Bobo Boy Galaxy Musim 2 Isu 14. Sekali lagi, spoiler alert. Permulaan isu kali ini memang betul-betul sambung selepas penghabisan isu 13. Okay, penghabisan isu 13, kita nampak Bobo Boy punya kawan-kawan dikepung dan kemudian Maripos yang berada di luar Istana Kupuri pun dikepung juga. Maripos sedang diserang dan kemudian dia cuba bertahan sebab dia tengah tunggu Bobo Boy untuk aktifkan kristal isyarat. Okay, abang kena baca buku ni. Kristal isyarat. Abang tak tahu kenapa lah, tapi seluruh idea kristal isyarat yang kita diperkenalkan pada isu 13 ni semua dah tak ada lagi. Okay, dalam komik isu 14 ni sekali disebut kristal isyarat, lepas tu keseluruhan plot point tu dah tak wujud pun sebenarnya, sebab mereka tak perlu pun pergi ke kristal isyarat. Dan satu lagi yang abang perasan lah, nama dia kristal isyarat kan. So ada kemungkinan besar ini adalah subtle hint daripada monster yang selepas ni kita akan dapat Bobo Boy Crystal pula. Selepas Beliung kita akan dapat Crystal, but who knows. Okay, ini abang punya otak. Punya cara abang berfikir. Alright, moving on. Semasa Bobo Boy dan kawan-kawan cuba melawan Ramos, Ramos gunakan cokmah cahaya dia untuk memanggil lebih ramai tentera ketua yang muncul daripada dinding dan sebagainya. Okay, macam dalam movie-movie Hollywood. Part tu memang agak cool lah, dan digunakan cokmah cahaya macam pong, lepas tu keluarlah ketua banyak-banyak yang akhirnya lawan dengan Koko Taim. Kemudian disebabkan dengan itu, Bobo Boy Gempa pun muncul bersama pedang Alucard dia. Yes, abang panggil Bobo Boy pedang Bobo Boy Gempa tu pedang Alucard. Okay, siapa yang main Mobile Legends korang tahu. Okay, pedang Alucard besar macam tu lah pedang Bobo Boy Gempa. But it's very good looking. Abang sangat suka dengan design tu. Selepas tu, benda yang menarik abang tengok adalah Fang menggunakan separa naga bayang. Okay, kali terakhir Fang gunakan separa naga, tak salah abang, dalam movie 2. Dan hari ni Fang gunakan lagi separa naga bayang. Dia buat 360. Lepas tu siapa ni, si Gopal pula, dia ada jumpa satu lembing. Dia gunakan lembing tu untuk lawan dengan Krakatoa. Betul tak dia guna lembing? Yes, lembing. Okay, lepas tu dia pergi dekat Ying, dia cakap, Ying, aku pun dah boleh guna lembing. Gopal is low key great. Okay, dalam episod ni Gopal betul-betul dia punya vibe memang best gila. Bukan sekadar vibe je, Gopal punya macam penggunaan kuasa, okay, dah nampak jauh lebih matang daripada isu 13 dan juga isu 14 ni. So abang suka ada sedikit development untuk karakter Gopal, at least sikit lah, dengan cara dia menggunakan kuasa dia. Selepas dari babak tu, kita ada babak Koko Taim versus Muskida. Yes, hampir ke semua ahli Koko Taim masuk campur Muskida lawan dengan Bobo Boy. Okay, Bobo Boy diserang dari belakang, kemudian Koko Taim masuk campur, okay, Fang masuk campur, Gopal, Ying, Yaya, semua ada di situ. Dan akhirnya Bobo Boy Solar muncul untuk memasak siapa ni, si Muskida. Okay, abang daripada akhir tu abang panggil dia kena microwave lah, dia kena bakar lah. Yes, dia dimasak oleh Solar dan akhirnya Muskidah tewas. Okey, Muskidah tewas lah gitu. Muskidah tewas di tangan Bobo Boy Solar. Okey, dia dah kena dengan Fang, dia dah kena dengan Hani, tak cukup lagi. Akhirnya Solar juga yang kalahkan dia. Bercakap pasal Solar, yes, Solar sangat-sangat cool. So pedang Solar, astaghfirullahalazim, monster, design pedang semua cantik kecuali duri. Duri macam normal sangat. Yang lain semua memang cantik. Anyways, kita sambung. Selepas Muskida dah kalah, Ramos cakap ni tak boleh jadi. Jadi Ramos pun mengeluarkanlah raksasa yang besar untuk melawan mereka. Raksasa tu nama dia adalah Karan
Tula. Okey, dia sangat-sangat berbahaya dan ia adalah musuh purba puak Krakatoa ni dengan orang-orang berada di planet Divindara. Okey, benda ni dicakap pada muka surat 11. Siapa ni, Kuputri ada mention. Ini adalah musuh purba. Kuputri yang mention, tak kisahlah, ni musuh purba. So musuh ni disimpan oleh Kuputri dan sekarang digunakan oleh Reramos dengan cokma cahaya mengawal Karantula, mengawal Karantula untuk melawan Boboiboy dan kawan-kawan. Kemudian lepas tu barulah kita nampak muka surat sneak peek kita, iaitu muka surat yang ke-20. Okay, sneak peek daripada isu 13 yang kita nampak tu, dia adalah muka 20 di isu yang ke-14 ini. Dan yes, pada muka 20 ini juga adalah Boboiboy Kuasa 3, Boboiboy Halilintar, Boboiboy Taufan dan juga Boboiboy Ais. Lepas tu ketiga-tiga Boboiboy ni terus pergi lawan dengan Ramos aka Karantula. Mereka lawan-lawan dan kemudian Kuputri hampir jatuh dan Boboiboy selamatkan Kuputri. Sebenarnya benda ni macam tak adalah menarik sangat, tapi abang suka dengan cara Boboiboy Taufan menggunakan kuasa Taufan dia untuk menyelamatkan Kuputri. Abang buat tangan bergerak sedikit sebab memang itulah pergerakan dia. Boboiboy mengawal angin dengan betul-betul intricate, bahasa Inggeris, bahasa Melayu abang pun tak tahu nak cakap apa. Sebab dia kawan dia memang cantik je. Okay? Memang best lah, menunjukkan yang Boboiboy Taufan ni dia dah betul-betul master kuasa dia. Dia dah boleh guna 100% kuasa dia. Memang dia dah boleh kawal lah kuasa Taufan. Taufan dah easy. Dah Boboiboy Taufan is like fully mastered. Abang rasa itu macam salah satu sebab Monster tunjuk part Boboiboy selamatkan Kuputri ni. Yes, kita nampak Boboiboy selamatkan Kuputri. Dan yang kedua, Monster nak bagi hint yang yes, Boboiboy dah boleh kawal sepenuhnya kuasa Taufan. Kemudian Kuputri pun beritahu cerita macam mana dia kalahkan Karantula, iaitu dengan menggunakan kuasa beliung. Boboiboy cakap dengan Kuputri, "Yo Kuputri, nak balik ambil lah kuasa beliung ni, kalahkan Karantula ni." Betul Kuputri kata, "Tak boleh Boboiboy. Sebabnya untuk transfer kuasa kita ambil masa lama sikit." Okay, dia punya nak transfer kuasa tu lama sikit. Abang rasa Boboiboy ingat yang transfer kuasa ni mudah macam mana Retaka buat. Okay, Retaka je pegang ni dah dapat kuasa kan. So Boboiboy mungkin ingat benda yang sama, tapi bak kata Kuputri, untuk Kuputri dapat balik kuasa beliung bukannya mudah. So perkara dia akan makan masa. Jadi sekarang memang tak ada cara lain, Boboiboy juga yang kena lawan dengan Karantula dan menang. Masa diorang tengah cakap-cakap tu, tiba-tiba kedebui kan dekat tepi Boboiboy, kita nampak Halilintar yang dah meninggal. Halilintar dah macam ni kan. Alamak, Halilintar dah kalah lawan dengan Karantula / Reramos. Okay, ingat masa ni Reramos masih mengawal Karantula. Lepas tu Halilintar dah kalah. Boboiboy Ais cuba untuk lawan juga, tapi Boboiboy Ais pun kalah juga. Dan akhirnya kita nampak macam satu babak yang agak menarik, di mana si Taufan dia kata, "Okay, terima kasih Halilintar dan Ais." Dan dia macam ibaratnya kuasa Halilintar dan Ais tu bergabung dengan dia sikit. Okay, nampak macam ada elektrik dekat jam kuasa dan sebagainya. Abang pernah buat teori pasal benda ni dekat live stream rahsia abang bersama semua orang-orang Telegram. Yes, nampak kelebihan Telegram ada live stream rahsia. So abang pernah cakap yang mungkin Halilintar yang akan gunakan kuasa dia. Okay, Halilintar yang akan gunakan kuasa dia untuk berikan si Taufan tenaga yang cukup untuk berubah jadi beliung. Benda tu tak terjadi, tapi basically lebih kurang sama lah. Okay, lebih kurang sama. Ada sikit lah persamaan, macam 1%. So Taufan punya plan apa? Taufan punya plan senang saja, nak bawa Karantula ni untuk keluar daripada istana Kupuri ni. Okay, lepas tu apa yang dia buat? First kali dia pergi serang Reramos. Dengan hanya satu serangan, Reramos terus kalah di tangan Taufan. Dan Reramos kehilangan cokma cahaya. Dan bila dia kehilangan cokma cahaya, dia tak dapat kawal Karantula. Dan sekarang Karantula mengamuk sebab tak ada orang nak kawal Karantula. Kan? Reramos dia muka macam, "Boboiboy, apa yang kau dah buat?" Okay, bila Reramos duduk kat situ, abang memang betul-betul rasa sedih sangat. Nanti kita akan cerita lebih sikit pada penghujung video. Tapi lepas tu berlakulah perlawanan di antara Karantula sahaja, dah tak ada Reramos lagi, dan Boboiboy Taufan. So apa yang berlaku dalam perlawanan ni? Ada dua perkara yang menarik berlaku dalam perlawanan ni. Pertama sekali, hoverboard Boboiboy hancur. Hancur oleh kerana asid yang dikeluarkan oleh Karantula. Dan yang kedua, Boboiboy menggunakan beliung di sekeliling Kupuri untuk melawan si Karantula. Okay, kalau korang tak ingat, abang ingatkan balik, istana Kupuri ni dia dikelilingi oleh beliung yang sangat besar. Jadi Boboiboy gunakan beliung tu untuk tolak
Karantula ni untuk jatuhkan Karantula ni lah. Okay, tapi Bobo Boy tak berjaya dan Bobo Boy juga tak mampu untuk mengawal beliung tu sebab beliung tu teramatlah kuat. Karantula jatuh tau, tapi Karantula macam sempat bertinggik lagi dekat tepi tembok. Lepas tu dia naik balik. Bobo Boy pula dah pengsan masa tu. Orang ingat Bobo Boy dah pengsan. Sekarang ni Karantula nak serang kawan-kawan Bobo Boy yang macam tengah cheer. Bobo Boy macam go Bobo Boy kan, tengah cheer. Lepas tu Karantula lompat macam hai kan, macam nak makan dorang. And then tiba-tiba keluarlah cahaya. Lepas tu kita dengar gelak tawa yang amat-amat pada pandangan abang menakutkan. Okay, walaupun abang just baca, abang tak dengar suara, abang dapat bayangkan okay, yang Tiah akan buat dengan penuh semangat. Okay, dan keluarlah keluarlah Bobo Boy Beliung. Yes, Bobo Boy Beliung muncul pada muka surat yang ke-40. Okay, perfectly 40th page. Keluarlah Bobo Boy Beliung. Dia kata, mari bermain. Okay, bermata dia memang tak ada, just cahaya, and then like baju dia semua kita nampak lah. Dan memang just like the coolest panel out of all the panels lah. Okay, untuk keseluruhan isu ni, itulah dia favorite panel abang. Okay, favorite page abang. Okay, sama ni abang memang buat kan, setiap bahagian favorite abang akan cerita kan. Itulah dia, ni memang satu-satu definitive favorite. Banyak sangat yang abang suka. Okay, macam masa Ais lawan, masa Halilintar lawan, banyak sangat yang abang suka. Tapi itu semua macam abang bagi 4 stars. Yang ini abang bagi 5 bintang. Dan yes, ini adalah favorite panel, favorite page abang untuk isu yang ke-14. Keluarnya Bobo Boy Beliung. Okay, muka surat 40 dan 41 memang gempak gila. Tadi abang cakap pasal beliung yang mengelilingi Kupuri kan, istana Kupuri. Okay, dengan begitu sahaja Bobo Boy Beliung melenyapkan beliung tersebut. Okay, just macam Bobo macam sekarang dia gunakan kuasa beliung Kupuri tu. Istana Kupuri punya beliung tu digunakan untuk lawan dengan Karantula yang hanya perlukan 2 serangan sahaja. Dia guna satu tangan macam bam. Tada! Dah menang. Okay, sangat-sangat mudah. Okay, Karantula yang asalnya agak susah, Halilintar tak lepas, Ais tak lepas, Taufan sendiri tak lepas, beliung kalahkan dengan 2 move. Dan beliung tak perlu bergerak, just satu tempat terapung, pakai tangan, settle. Okay, Karantula easy. Okay, abang kena baca part ni. Ko Puteri ada buat satu komen bila dia nampak beliung buat kali pertama. Dia kata, aku tak pernah tengok kuasa elemental angin sekuat ini. Okay, so ada beberapa perkara lah yang abang nak bincang sikit bab daripada Ko Puteri punya ayat ni, Ko Puteri punya komen ni. Okay, satunya abang rasa Ko Puteri tak dapat tengok sekuat ni sebab ini adalah versi baru yang telah diperkuatkan oleh Retaka. Kalau korang ingat dari movie kedua, Retaka ada pergi ke planet Bayugan untuk sedut elemental angin. So mungkin ini adalah versi yang barulah yang Bobo Boy tak pernah tahu dan Ko Puteri sini tak pernah tengok. Sebab ini adalah dah plus tambahan daripada Bayugan. Ataupun Bobo Boy Beliung ni memang jadi kuat bukan kerana Bayugan ke apa, tapi oleh kerana Bobo Boy Beliung menggunakan kuasa daripada beliung yang ada di Istana Kupuri. So beliung Istana Kupuri tu teramatlah besar sampai Istana Kupuri hilang daripada pandangan oleh kerana beliung tersebut kan. Jadi dia gunakan beliung tersebut, dia bayangkan betapa banyaknya tenaga beliung tersebut, so menjadikan dia teramatlah kuat oleh kerana beliung tu. Beliung tu macam lenyap tau lepas Bobo Boy gunakan, memang lenyap. So, maksudnya macam Bobo Boy sedut ke apa ke tak tahulah. Sebab tu Ko Puteri nampak wow memang sangat kuat sebab inilah Istana Kupuri tu sebesar-besar istana diselubungi oleh beliung dan beliung tu dikawal oleh Bobo Boy Beliung dengan mudah. So maksudnya tu menunjukkan dia sangat-sangat kuat lah. So abang tak tahu mana satu, adakah faktor lokasi ataupun faktor Retaka punya sedutan. Tapi buat masa ni itu hanyalah misteri. Ada persoalan mungkin akan dijawab, abang pun tak tahu. Kita akan dapat jawapan ke tidak. Tapi itulah dia. Okay, beliung lebih kuat daripada beliung Bobo Boy. Bobo Boy Beliung jauh lebih kuat dari Bobo Boy Retaka Beliung dan juga Ko Puteri Beliung. Kemudian selepas Karantula kalah, Bobo Boy dia ada tunjukkan bahagian yang dia tak dapat kawal kuasa ni. Okay, dia start macam menjerit sebab dia tak dapat nak kawal kuasa ni. Dan kemudian buat kali pertamanya kita dapat tengok Ko Puteri menggunakan kuasa telepati. What? Kuasa macam Bobo Boy macam what? Macam masa baca tu macam ada what? Ada kuasa telepati rupanya. Dan dia secara telepati, okay, secara telepathically dia connect dengan Bobo Boy. Dia cakap Bobo Boy kau kena lawan lah. Okay, dia cakap dia ada abang tu letak kat sini. Dia cakap kau yang mengawal kuasa tu, bukan sebaliknya. Dia cakap benda tu. Dan kemudian dia cakap juga bertenang dan lepaskan kuasa tu. Alright, so ada 2 perkara ni yang dia cakap. Abang pun sebenarnya tak berapa faham kenapa dia cakap macam tu, but ni interpretasi abang rasa dia cakap macam tu
Kupu Putri cakap pasal apa mengawal kuasa tu, engkau yang mengawal, bukan yang sebaliknya. Maksudnya Bobo Boy sebenarnya yang Bobo Boy sebenarnya sedang dikawal oleh sesuatu, dan jadi Kupu Putri ingatkan dia, Bobo Boy, kau yang kawal dia, bukan dia kawal kau. Okay, so maksudnya mungkin kuasa beliung ni ada dia punya macam dia punya apa kata, ada conscience, ada maksud dia macam hidup. Okay, dia macam hidup, kuasa ni ada perangai dia macam hidup, mungkin macam tu. So dia boleh kawal Bobo Boy. So Kupu Putri ingatkan Bobo Boy yang kawal kau, bukan kau kawal dia. Lepas tu bila lepaskan tu, mungkinnya maksudnya Bobo Boy dah kena ingat lah yang Bobo Boy boleh lepaskan, Bobo Boy boleh tinggalkan kuasa ni. Tak semestinya Bobo Boy kena gunakan lagi, sebab Bobo Boy dah menang lawan perlawanan tu kan. So itu interpretasi abang. Abang tak tahu apa interpretasi korang. Pastikan korang komen kat bawah apa pandangan korang bila Putri cakap macam tu, okay, dengan Bobo Boy. Alright, lepas tu perlawanan pun dah tamat, Bobo Boy pun dah diselamatkan oleh Fang. Bila Bobo Boy sedar balik, Bobo Boy tu cakap apa yang terjadi. Bobo Boy tanya, ibaratnya Bobo Boy tak ingat apa yang berlaku sebelum ni. So abang tak tahulah Bobo Boy tak ingat ke apa, tapi abang rasa kalau biasanya ada line tu, maksudnya Bobo Boy memang ingat tak ingat lah apa yang berlaku dengan beliung. So very interesting. Kalau betul Bobo Boy langsung tak ingat, satu lagi bukti yang menunjukkan beliung ni ada macam dia punya conscious ada sendiri, dia macam boleh kawal Bobo Boy lah. So bila dia kawal, Bobo Boy tak berapa ingat. Okay, lepas ni ada lagi satu ada satu lagi bukti yang beliung ni adalah macam satu entiti yang berbeza. Okay, beliung ni hidup kan. Kejap lagi, tapi sekarang kita teruskan lagi part-part yang menarik yang abang nampak dalam isu ni. Alright, so abang tengah edit, tapi abang terperasan yang abang tak cakap berkenaan dengan biji Awkward, buah Awkward. Okay, ada satu teori untuk buah Awkward. Okay, ni teori lama dan abang perbaharui sikit. Okay, teori lama abang cakap buah Awkward ni adalah untuk kesemua kuasa tahap ketiga. Okay, sebab bila kita baca, kita bayangkan buah Awkward ni adalah untuk kuasa balak. Tapi ada kemungkinan bila Bobo Boy makan buah Awkward tu, Bobo Boy akan dapat gunakan ke semua kuasa tahap ketiga Bobo Boy dengan lebih mudah. Okay, itu macam apa yang abang punya teori lah. Tak tahu betul ke tidak. So daripada teori ni abang extend sikit lagi. Sebenarnya buah Awkward ni adalah untuk kekuatan mental Bobo Boy, bukan kekuatan fizikal. Sebab kita ada bincang, sebab sekarang ni kita tengah bincang kan pasal yang sebenarnya Bobo ni macam ibaratnya dia kena rasuk. Okay, ibaratnya beliung tu sendiri ada dia punya apa kata, ada conscious dia sendiri, dan dia telah macam merasuk Bobo Boy sekejap. Okay, sebab tu dia cakap kan, jom kita bermain kan, dalam keadaan yang sangat-sangat serius, kawan-kawan dia nak kena makan ke apa, dia macam jom kita bermain. So macam benda tu salah satu bukti jugalah kan. Dan abang rasa ni lah teori dia. Okay, buah Awkward tu, teori untuk buah Awkward sebenarnya digunakan untuk kekuatan mental, supaya perkara ni tak berlaku untuk elemen-elemen lain juga, ataupun semua elemen. Bobo Boy tak mudah tewas dari segi mental apabila Bobo Boy mengaktifkan kuasa tahap ketiga selepas ini. Abang rasa lah. Okay, itu teori. Alright, kembali semula ke video asal. Kemudian kita kembali ke kampung Kepaku. Okay, ada satu panel tu kita nampak yang Fang sedang berbual dengan Papi Lim. Kita tak nampak kita tak tahu apa yang diorang bualkan, tapi kita nampak mereka sedang berbual. Itu sangat menarik pada abang, sebab seperti yang korang tahu, Papi Lim ni pernah bekerja dengan keluarga Fang. So apa yang mereka bualkan, misteri, kita pun tak tahu. Kemudian akhirnya Fang menerangkan yang sebenarnya cokma cahaya itu adalah Power Sphera Lampboy. Okay, ini teori abang dari awal dulu. Okay, abang tengok je Power Sphera ni, abang tengok je cokma cahaya, abang tu cakap okay, that is a Power Sphera. Abang baru je dapat DM 1-2 hari lepas, salah seorang subscriber abang cakap, wah, tak sangka abang, cokma cahaya tu rupanya Power Sphera. Abang macam, ya, awak tak sangka tapi abang sangka. Abang buat video pasal benda ni. So cokma cahaya Power Sphera confirm now. Lampboy boleh kawal serangga. So semua teori abang berkenaan cokma cahaya yang mengawal Krakatoa dan sebagainya, semuanya betul. Satu lagi benda yang menarik adalah bila Bobo Boy nak beri balik kuasa taufan pada Kupu Putri, tapi Kupu Putri tolak. Okay, ini pun boleh kata teori abang betul. Abang pernah cakap yang satu hari nanti Bobo Boy akan tunjukkan yang dia boleh gunakan kuasa dengan baik, dan Kupu Putri akan cakap dengan dia, tak apalah Bobo Boy, kau simpan je kuasa kau, aku dah tak perlukan lagi. Okay, so bila aku perlukan, kau kena datang tolong aku. Itu teori abang. Tapi kali dalam komik ni, Bobo Boy nak buat cakap macam tu. Lepas tu Mari pun saya tanya, habis kalau kita kena serang lagi, lepas tu Ying dengan Yaya cakap, tak apa, kalau kena serang lagi, kita orang datang tolong lagi. Okay, so ada sikit perbezaan, but there you go. Itulah dia teori abang yang boleh kata hampir betul lah. Boleh kata 50% betul, 50% salah, tak ada kena-mengena. But there you go. Benda-benda yang menarik lah bahasa yang berlaku dalam isu yang ke-14 ni. Ada lagi tak?
Okay, dah habis cakap pasal isu 14, abang nak tunjuk korang sneak peek untuk isu 15. Inilah dia sneak peek tu. Okay, pastikan korang subscribe ke channel Sifudin, tekan butang notifikasi ke, sebab insyaAllah esok atau lusa abang ni akan upload video teori isu 15 berdasarkan gambar ni dan apa yang abang ni faham, logik dan sebagainya. Teori kali ni mungkin abang ni tak buat fanfiction, abang ni just berdasarkan logik, kita bincangkan dari apa yang kita dapat ni, gambar ni, dan kemudian ada sedikit macam teori dan fanfiction lah, sikit fanfiction tu, okay, untuk isu 15 ni. Okay, so sekarang abang nak bagi abang punya final thoughts, okay, apa pandangan abang tentang keseluruhan isu 14 ni, juga boleh kata keseluruhan arc. Okay, abang memang suka sangat dengan aksi untuk isu ni, dan kemudian dia punya timing untuk lawak pun memang best. Alright, so abang memang suka sangat dengan apa yang abang cakap tadi, macam dengan Gopal. Okay, dia punya lawak-lawak, dia punya benda-benda yang dia buat dalam isu ni memang menarik. Ada sedikit character development dengan Gopal, abang sangat suka. Development yang besar juga untuk Bobo Boy, dia lebih lagi Bobo Boy Taufan, dan kita sekarang nampak memang penggunaan kuasa dia memang dah betul-betul mendalam. Okay, kefahaman kuasa dia betul-betul mendalam. Dia dapat selamatkan Kuputri dengan mudah. Okay, dengan tak payah nak terbang-terbang ke apa, dia just guna tangan dia. Kawal angin dia dah betul cantik. Dan obviously, literally ada character development dari Taufan jadi Beliung. So abang sangat suka dengan part tu, memang best. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang abang tak suka dalam isu 14 ni. Abang nak cerita sikit. Yang pertama sekali adalah Ramos. Okay, Ramos ni abang ingat akan gantikan Retaka sebagai villain yang paling kuat. Malangnya Ramos adalah salah seorang villain yang paling lemah. Abang pasti Ramos ni kalau lawan dengan Bobo Boy masa Bobo Boy umur 10 tahun tu, mudah je Bobo Boy 10 tahun tu kalahkan. Buat kuasa 3, sekejap je Halilintar ajar dia dan dia akan kalah. Okay, untuk kali ni hanya perlukan Bobo Boy Taufan, satu serangan Bobo Boy Taufan, dia dah kalah lah basically. Lepas tu sekarang dia dah ditangkap dan mungkin dia akan buat kemunculan lagi, but I doubt it. Kita tak perlu tengok lagi Ramos. So main villain, yes Ramos, tapi sekejap je. Lepas tu Bobo Boy Beliung muncul bukan kerana Ramos, tapi oleh kerana Karantula. So macam abang agak disappointed lah dengan Ramos ni. So ini salah satu plot twist yang abang betul-betul tak appreciate lah. Masa abang buat non spoiler review, abang cakap ada plot twist yang abang suka, okay, dan ada plot twist yang abang tak suka, dan inilah dia plot twist yang abang tak suka. Okay, plot twist yang abang berharap Ramos ni karakter yang menarik. It's okay, design dia okay, dia ada macam complexity yang menarik untuk seorang villain, but at the end of the day dia just villain yang lembek, hanya perlu orang yang kuat untuk bantu dia. Bayangkan tak, Ramos ni tak kuat pun. Okay, tapi General Berlima tu jauh lebih kuat dari orang. Tapi itulah, I don't know how. Mungkin sebab General Berlima takut dengan Karantula juga. So sebab itulah diorang ikut si Ramos ni. Ataupun General Berlima dikawal oleh Cok Macahi juga, abang pun tak tahu. Satu lagi benda yang abang tak suka, yang ini adalah based on keseluruhan Monster sendiri punya advertisement. Yang rama-rama ni apa Monster? Yang ni, yang logo-logo rama-rama ni semua apa benda? Saya tak faham seriously apa yang berlaku kat sini. Sebab dalam keseluruhan isu 14 ni tak nampak sekali pun simbolisme rama-rama ni. Langsung tak ada. So benda ni memang tak ada. Just keluar, letak dekat logo-logo, dekat profile picture dan sebagainya, buat kita semua tertanya-tanya apakah maksud rama-rama ni. Kupu-kupu, bukan rama-rama, kupu-kupu ni. Tak apa maksud kupu-kupu, kena-mengena dengan Kuputri. Wow, happynya, but at the end of the day tak ada apa-apa. Okay, kupu-kupu ni semua, logo-logo kecil-kecil, butterfly biru ni semua, tak ada apa-apa maksud pun untuk isu 14 dan keseluruhan isu keseluruhan arc Windaran ni. Abang saya tak nampak lah. Abang memang tak nampak. Kalau korang nampak dia punya connection, tolong komen dekat bawah. Abang nak tahu apa koneksi di antara gambar-gambar kupu-kupu ni semua, logo-logo kupu-kupu ni dengan cerita ni. Sebab cara Monster buat iklan dulu macam tu, tapi lepas tu Monster macam lupakan, Monster macam biarkan ke tepi kan kupu-kupu tu. Lepas tu isu 14 memang terus tak ada, dan dah tak tahu lah lepas ni ada lagi ke tak kupu-kupu ni dalam Monster punya advertisement. Tapi buat masa ni abang terasa macam kupu-kupu tu adalah pembaziran masa lah. Sebab abang siap buat video lagi pasal kupu-kupu ni punya teori, but at the end of the day tak ada pun. Tak ada apa-apa pun, tak ada kena-mengena. Abang ada subscriber abang cakap, oh ni bang ada kupu-kupu, dia tunjuk dekat muka surat. Berapa tah? Abang cakap itu kupu-kupu, abang nampak tu macam sampah-sampah. Oleh kerana Bobo gunakan kuasa beliung, dia mungkin batu-batu dekat atas tanah ke apa ke, semua start terapung. Dia ingatkan tu kupu-kupu. Abang tak rasa, abang rasa tu batu-batu. Dan satu lagi yang terakhir adalah Maripos. Maripos sangat tidak digunakan oleh Monster. Monster gunakan Maripos untuk isu 10, isu 11 dia just jadi backseat. Dia macam dia tak buat banyak perkara. Dia ada lawang si Bella, which is nice. And then
Isu 12 dia tak ada, isu 13 dia keluar sikit, isu 14 dia keluar sikit. That's it. Maripos is completely underutilized. Maripos sangat cool, tapi Monster langsung tak gunakan Maripos. Abang expect Maripos punya fight di antara Maripos dan si Bella. Okay, Maripos akan just one on one dengan si Bella dan menang. Abang berharap sangat benda tu, dan benda tu tak berlaku. Isu 13 si Bella dikalahkan oleh Ying, bukan Maripos. So I'm very disappointed about Maripos. Itulah salah benda-benda yang abang rasa macam Monster boleh buat jauh lebih baik lah. Okay, Maripos dengan rama-rama kupu-kupu tu, dan juga ada Ramos. Okay, abang kata makan video dekat sini sebab video abang dah terlalu panjang. Terima kasih sangat kerana menonton sampai tahap ni. Korang semua memang terbaik. Okay, jangan lupa untuk subscribe ke channel Sifudin, join Telegram, ya Allah, join Telegram, dan ya, jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.